Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni saya Puan Zarina. Hari ni saya nak cerita pasal sambung baliklah cerita pasal hari tu COVID tu. Ada 2 live sebelum ni saya cerita pasal COVID. Mula-mula kes yang mula-mula meningkat tu saya dah geram dah. Lepas tu saya ceritalah sebab supaya ada dengan harapan rakyat Malaysia ada kesedaran lah. Yang saya tekankan adalah pemakaian mask, pemakaian penutup muka, pemakaian penutup muka di di tempat awam. Alhamdulillah kerajaan nak jalankan lah. Kerajaan nak wajibkan pemakaian penutup muka, separuh muka lah, penutup hidung dan mulut di tempat awam bermula pada 1 Ogos. Tapi saya ada suarakan jugalah kenapa tunggu sampai 1 hari bulan 8 baru nak jalan. Tu saya tak nak petikanlah keputusan kerajaan sebab mesti ada benda-benda yang kerajaan fikirkan supaya kenapa ia tidak boleh dilaksanakan segera. Okey. Yang nombor 1. Yang lain, yang kedua saya cerita pasal kuarantin. Saya tak tahulah diorang faham ke tidak apa maksud kuarantin di rumah ni. Kuarantin di rumah ni maksudnya siapa-siapa yang balik dari luar negara tu ataupun siapa-siapa yang telah terdedah pada pesakit COVID. Kalau kata kuarantin tu, ni saya geram juga. Kluster kayangan ni, saya tak tahulah bahasa apa yang saya nak pakai. Tak tahulah, saya rasa rakyat Malaysia pun marah. Bukan saya seorang saja, sebab kita dah PKPB, semualah dah 4-5 bulan dah struggle, dah melalui. Lepas tu kluster kayangan ni balik, saya tak peduli lah dia orang nak kecam saya ke apa ke. Buat perangai. Sebenarnya rakyat Malaysia ni patuh peraturan, tapi bila dah jadi macam ni, kecewa sangat-sangat kecewa. Saya takut kluster terbesar akan berlaku. Kluster terbesar, kluster sekolah. Sebab orang yang duduk dekat karantin rumah tu, orang yang di karantin di rumah yang tak ikut peraturan tu, ada anak yang bersekolah. Anak tu terdedah pada orang yang kena karantin tu. Contoh bapak dia ke mak dia ke. Lepas tu dia pergi sekolah. Budak tu mendedahkan pada kawan-kawan dia. Dah jadilah kluster sekolah. Ya Allah, ya Tuhan ku, tolonglah janganlah berlaku kluster sekolah. Kalau berlaku habis lah. Kalau kluster tablet yang mula-mula hari tu, yelah, minta rakyat Malaysia yang balik-balik dari luar negara tu, tolong kesiankan rakyat Malaysia, rakyat yang sudah susah payah PKPD, ada yang PKPD lagi. Kesian juga kerajaan Malaysia yang berhabis-habis duit untuk tolong kita ni, tapi kita tak ada rasa syukur ke? Kita tak ada rasa nak tolong kerajaan balik ke? Kita tak ada rasa nak. Ya Allah, ya Tuhan, saya tak tahu nak cakap apalah dengan keadaan yang berlaku sekarang. 1 hari 3 kluster baru. 1 hari 3 kluster baru. Just imagine. Dan satu tempat tu 14 kes baru. Yang dekat Johor tu kluster yang rumah orang tua tu kan. Orang tua lagi je, kalau kena lagi teruk. Dia tak apa.
Saya semalam ke 2 hari lepas saya tengok saya suka tengok WHO punya press conference berkaitan dengan COVID ni. Kita akan dapat info terbaru. Sekarang ni memang tak ada vaksin. Memang tak ada vaksin lagi. Jadi caranya adalah mematuhi SOP. Buat elak 3S atau elak 3C, buat 3W. Buat elak 3S atau 3C, buat 3W. Senang saja. Itu untuk mencegah cara jangkitan, memutuskan rangkaian jangkitan. Memutuskan rangkaian jangkitan. Dalam conference yang saya tengok dekat WHO tu, ada jurnalis tu tanya, jika berlaku satu-satu tempat yang melibatkan ramai orang, means cluster lah, tapi terlalu ramai, macam yang kluster tabligh itu melibatkan 16,000 orang, by crew, macam mana pun kena contact tracing. Just imagine, motor suami saya kuat ni. Just imagine how to do contact tracing with the 16,000 people, and then baru habis kan, 4 bulan lebih baru habis, and then dah timbul lagi kluster baru. Dan according to yang antara yang menjawab WHO punya orang yang jawab tu, dia cakap by crew tak boleh berputus asa dan cuba, memang kena buat contact tracing, asingkan dan bagi rawatan. Itu je cara dia, tak ada cara lain. Jadi sebelum terdedah, sebelum kita menjangkitkan pada orang lain, sebaiknya kita jaga orang lain. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Saya pun sangat kecewa. Rasa give up pun. Tapi dalam Islam kita tak boleh rasa give up. Dan Malaysia tak boleh buat kesalahan yang sama kali kedua. Please, Malaysia tak boleh buat kesalahan yang sama kali kedua. Jadinya cepat-cepatlah buatlah kuarantin wajib tu. Hari ni start, insyaAllah. Okey, saya nak tunjuk cara ni. Saya nak tunjuk lah. Saya pakai tudung. Saya ada selalu jahit apa getah dengan butang tu. Bila tu kita yang extender tu, kita senang buka ataupun kita letak dekat dagu kan, mask tu. Jadinya lagi satu susah, lalu hilang benda tu. Jadinya saya nak tunjuk cara macam mana, cara yang paling malas ke nak cakap paling senang. Yang senang, yang convenient, senang, kita nak buat extender, mask extender untuk yang pakai tudung mask yang pakai tudung. Okey, ni getah, kita guna getah je. Lepas tu kita potong getah ni, kita potong getah ni, nampak? Lepas tu kita ikat ini mask ni triple mask. Ni yang digalakkan pakai dekat tempat awam. Yang fabric yang 2 layer pun tak boleh tau sebenarnya. Because dia mesti yang kalis air di depan, serap air di belakang. Jadi bila batuk dia serap kat sini, dia tak tembus ke sini. Lepas tu bila orang batuk ke kita pun dia kalis, dia tak masuk sini. Dia mesti kalis air depan. Yang belakang ni mesti serap. Itu penting. Kalau guna yang fabric punya, kain yang fabric tu mesti kalis air. Kalis air, yang belakang tu serap air. Tu boleh. Tapi tak apa, sekarang ni dah murah mas. Korban dah sikit untuk kesejahteraan kita rakyat Malaysia. Kita dah dapat pujian, dah dapat penghargaan daripada orang luar. Tiba-tiba naik, rasanya segan juga sikit. Okey ni
emas. Ini getah yang saya putuskan tadi. Ya kan? Ikat sini. Ikat dekat tepi ni. Ikat dekat dia punya rope ni. Dia punya loop ni. Loop ni. Ikat dua lah. Ni siapa yang pakai tudung senang. Pakai tu je. Getah. Getah ni sebelah pun sama ikat. Okey. Okey. Okey, saya nak tunjuk cara pakai mask yang betul lah. Saya tak tahulah berpuluh-puluh kali lah kerajaan dah tunjuk dah iklan-iklan dekat TV, dekat media sosial tunjuk cara pakai mask, tapi saya tak kira saya nak tunjuk juga. Ni cara bawang tapi cara yang betul Okey. Yang biru ni luar, yang putih ni dalam Ni saya dah pakai getah. Okay. Lepas tu yang ada metal ni, metal yang kat sini mesti berada dekat pertengahan hidung. Pertengahan hidung. Lepas tu bengkokkan, rapatkan. Rapatkan kat sini. Rapatkan supaya tak ada udara masuk. Okey, yang tepi ni rapatkan juga. Tak rapat kan, kita naikkan lagi sikit biar dia tertegang sikit. Okey. Lepas tu tarik. Tarik sampai tutup dagu. Nampak? Tarik sampai tutup dagu. Ni cara pakai mask yang betul Cuba cek pernafasan. Jangan sampai lemas tak boleh bernafas Bila kita dah pakai mask, kita rapat-rapatkan. Lepas tu kita cek pernafasan. Okey tak? Bila dah pakai mask macam ni, pakai je. Kalau especially yang kerja jururawat tu, kluster kucing tu yang dekat hospital swasta tu, jangan pegang-pegang Bila dah pakai tu pakai je. Bila tak selesa, betulkan dulu. Baru dah selesa baru buat kerja. Kalau tidak nanti kita dah buat kerja, kita pegang mask Okey, untuk petugas-petugas kesihatan, saya sarankan sentiasa pakai mask di tempat kerja. Tak ada pilihan. Anda tak ada pilihan. Memang kena pakai mask. Dan jaga jarak anda. Jaga jarak anda dengan kawan-kawan sekerja, dengan pesakit. Kecuali yang tak boleh dielakkan lah. Berisiko ke, tak berisiko ke, tak boleh jarak kan. Jaga jarak Lepas tu, bila nak pergi makan dekat pantry ke, makan dekat kantin, makan kat pantry ke, bilik rehat ke, jangan ramai-ramai orang. Kalau ramai-ramai, kita buka mask. Kita nak makan, kita buka mask kan. Tu yang berlaku kluster pantry tu. Kluster dekat tempat makan. Apa kita boleh buat? Kita jaga jarak masuk kat dalam pantry tu. Kita buka mask ni, bukan letak dekat sini Jangan letak kat dagu, jangan letak kat kepala. Senang nak makan, jangan. Okey, kalau kita nak buka, buka terus. Cuba kita pakai. Dah pakai macam ni. Lepas tu kita buka terus. Pergi makan. Jadi mask tu tak tercemar dekat dagu kita, tak tercemar dengan dahi kita yang kotor. Lepas tu pakai balik. Okey, mask ini hanya boleh dipakai dalam masa 4 jam sahaja. Lepas tu tukar. Kalau dia basah ke kotor ke, kena tukar. Ikutlah peraturan. Kalau dekat tempat awam tu, jangan buka-buka. Kalau pergi pasar raya, dekat LRT, MRT, dekat pasar borong ke, pasar basah ke, dekat pasar raya ke, jangan buka mask. Sebab tu, pastikan masa pakai mask tu, pakai dengan selesa. Pakai dengan selesa. Pernafasan anda selesa, benda ni terletak, jangan rapat sangat dekat mata. Jangan jauh rapat. Terbuka pun salah. Jadi ni pakai dengan selesa dulu, baru
baru pergi bergerak ke nak buat kerja ke apa. Saya harap kita jagalah diri kita. InsyaAllah. Saya doa, saya mohon doa-doa orang alim, tok-tok guru, tuan-tuan guru, minta doa supaya kita apa lagi satu, itu usaha-usaha juga, tapi kita kena berdoa pada Allah, kurangkan buat maksiat, selalu doa pada Tuhan, selalu amalkan buat kebaikan, selalu bersedekah. Macam Abid dia tu dia pergi mana-mana relax je. Sedekah. Banyak buat sedekah, mungkin berkat lah Malaysia. Sebab banyak orang baik dekat Malaysia ni. Kita libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kebajikan supaya Allah pandang kita, Allah sayang kita. Tak kita saja sayang raja-raja kita, yang pemimpin-pemimpin kita yang dah berusaha keras. Sedih kadang-kadang tengok usaha dia orang, tapi kita tak menghargai pengorbanan dia orang. Betapa prihatinnya pemimpin kita, berapa prihatinnya raja-raja kita. Rasa macam tak dinilaikan dengan cara kita yang melanggar SOP. Itu saja saya nak cakap hari ni. Mohon doa-doa orang-orang alim, tok-tok guru, ustaz-ustaz supaya doakan kita ni pun boleh berdoa, sentiasa terus berdoa supaya insya-Allah COVID besok kosong, jumlah kes baru kosong, insya-Allah. Amin. Okey, itu saja. Assalamualaikum.